Masyarakat kita cenderung itu mengamalkan diet terutama bagi individu yang ingin menjaga kesihatan badan. Namun masih ada sesetengah individu yang belum mengetahui cara diet yang betul untuk menjamin kesihatan yang berpanjangan. Untuk segmen kesihatan minggu ini, tim Amerika TV menemu buah pakar pemakanan Roshan Zaman Hassan bagi mengulas tentang diet atau penjagaan makan yang betul di Hospital KPJ Perdana di sini. Diet ni, bila kita bercakap mengenai diet, biasanya kita akan tengok kepada tabiat pemakanan seseorang. So itu adalah diet. So sama ada dia suka diet yang mengambil diet yang ekstrim, mengambil diet yang berlebihan, mengambil diet yang sihat. Sebenarnya diet ni adalah tabiat pemakanan seseorang. Roshan Nizam berkata terdapat beberapa jenis diet, antaranya diet yang sihat, diet yang tinggi protein, diet yang sesuai untuk pesakit kencing manis, diet yang khas untuk pesakit jantung serta pelbagai jenis diet yang lain. Tapi kita melihat kepada penyakit ataupun apa yang kita nak amalkan lah. Sama ada kita nak amalkan diet yang sihat, so kita fokus kepada diet yang sihat. Okay, untuk diet yang sihat, sebenarnya kita tidak fokus kepada satu jenis. So pemakanan kita masih kepada asas, balik kepada asas, iaitu pemakanan yang sihat, di mana ia akan mengandungi pelbagai jenis makanan, dan pastikan diet itu mengikut kepada portion ataupun porsi yang betul, mengikut kesesuaian kita harian, sama ada badan kita, bentuk badan kita, keperluan kalori kita, pekerjaan kita, usia kita. So itu adalah kita kata kita kena ambil kira sekiranya kita ingin mengamalkan diet yang sihat. Menurutnya, apabila individu tersebut mengamalkan diet atau pemakanan yang sihat, mereka perlu mengambil tahu tentang bentuk badan masing-masing. Katanya, bentuk badan individu akan mempengaruhi diet apabila ia disertakan dengan aktiviti bersenam. Maksudnya kalau kita jenis yang badan besar atas, so senaman tu perlu fokus kepada bahagian atas. Dan sekiranya besar di bahagian bawah, kita perlu senaman tu fokus pada bahagian bawah. Bersama-sama dengan pemakanan dan diet yang betul. Maksudnya untuk menurunkan berat badan lah contohnya. Sekiranya hanyalah kita kata berdiet tapi tidak bersenam pun tidak boleh juga. Sementara itu, Roshan Nizam juga mengulas tentang diet ekstrim yang kini menjadi trend kepada sesetengah individu yang mengamalkan diet tetapi mahukan proses yang singkat. Katanya, diet yang ekstrim tidak digalakkan kerana ia memberi kesan yang sekejap sahaja. Untuk mereka yang mengamalkan diet ekstrim, bagi saya untuk kesan yang sekejap tu bagus. Maksudnya kita nampak hasil dia 2 ke 3 bulan. Tetapi bila kita dah untuk selama-lamanya, maksudnya contohnya kita ke 6 bulan, setahun, bila dia mengamalkan tu sekejap, dia tak akan nampak hasil. So dia akan nampak kenaikan berat badan itu balik lah. Bila diet tu diamalkan sekejap dan terlalu ekstrim. So kita lagi galakkan orang luar ataupun mana-mana individu lagi digalakkan mengamalkan diet yang sihat, seimbang dan kita kata mengamalkan porsi yang betul. Itu lagi digalakkan. Dan diet ni bukan untuk sekejap. Biasanya dia untuk 6 bulan, setahun, maksudnya seumur hidup kita lah. Baru kita akan mendapat hasil yang bagus dan lebih sihat lah sebenarnya. Katanya, untuk kesan jangka yang panjang, individu tersebut perlulah mengamalkan diet yang betul dan perlu elakkan diet yang ekstrim supaya tidak menjejaskan kesihatan badan. Bertanya mengenai suplemen atau ubat kurus, Roshan Nizam memberi pandangannya bahawa suplemen kurus seeloknya dirujuk kepada doktor yang bertauliah sebelum mengambil tindakan untuk menggunakannya. Sekiranya iklan tu memang banyak lah kan. Sekiranya nak melakukan benda tu, seeloknya kita perlu tahu dulu badan kita tu kita kata perlu ataupun tidak suplemen ni. Sebab suplemen untuk kurus ni ada yang okey, ada yang tak okey, tetapi yang okey tu biasanya disyorkan oleh doktor tu sendiri. Maksudnya doktor yang bertauliah. Maksudnya dia akan nampaklah progres kepada pesakit dia. Sekiranya tidak berjumpa dengan doktor, kita akan risau dia akan ada side effect ataupun kesan-kesan selepas penggunaan suplemen ataupun ubat kurus ni. Selain suplemen, ada sesetengah pendapat di media sosial mengatakan jika ingin melakukan diet, individu tersebut dilarang mengambil sebarang gula.
Roshanizam berkata mengambil gula ketika melakukan diet tidak salah tetapi jangan berlebihan. Kiranya bagi pendapat saya lah sebenarnya gula tu tak salah, ataupun sebab gula ada banyak jenis gula, betul tak? Kita ada gula ringkas, kita ada gula kompleks, di mana gula ringkas dengan kompleks ni kita masih perlukan, tetapi dalam kuantiti yang betul. Kalau kita salah ambil dan memang akan menyebabkan berat badan tu tak turunlah. Tapi masih kena pastikan balance, seimbang. Maksudnya gula kompleks tak ada masalah. Macam contohnya nasi apa semua kan. Cuma bila air manis ataupun yang gula ringkas tadi tu. So itu kadang-kadang bila terlalu berat badan yang kita kata yang terlalu ekstrim, maksudnya berat badan yang terlalu besar, memang kita suruh dia avoidkan dulu. Tetapi bagi yang orang kata overweight ataupun berat badan yang sedikit je berlebihan, dia masih boleh ambil gula tetapi dalam kuantiti yang betul, masih dalam kalori yang kita kata terjagalah, bukan berlebihan. Tambahnya, selain menjaga paras gula, mengamalkan waktu makan yang betul juga akan membantu seseorang dalam menurunkan berat badan. Secara umum, kita galakkan sarapan pagi, kita ambil sebelum pukul 9 pagi. Dan wajib, jangan skip. Sila elakkan kita kata tak ambil breakfast. So kita tak galakkan sebab nanti berat badan akan lagi bertambah kalau kita tak ambil breakfast. Dan lunch pun ataupun makan tengah hari pun wajib dalam pukul 12 hingga pukul 2. Dan dinner atau makan malam ni kena pastikan 4 jam atau 5 jam sebelum kita tidur. Dan seeloknya jangan diambil apa kita kata makanan berat ni terlalu dekat dengan waktu tidur sebab badan kita tak membakar dengan lebih di waktu malam. Katanya, pada waktu malam, badan sudah mendapat rehat yang banyak. Jadi jika mengambil makan pada lewat malam dengan kalori yang tinggi, maka berat badan naik dengan mendadak.